Baik, pagi ini kita belajar kitab Mishabul Munir, ya. Mishabul Munir menerangkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita kena belajar. Tak belajar berdosa. Belajar sampai faham. Tengok muka surat 2. Kalau Rumi itulah muka surat 2. Di tengah-tengah tu. Maka aku pun terimalah tuntutan itu, walaupun aku bukan daripada ahlinya. Ni baru duk cerita kisah tuan kitab ni mula-mula nak karang kitab, tak habis-habis lagi. Kita baca bagi laju sikit lah ni, bab ni, ya. Dia kata, maka aku pun terimalah maka aku pun terimalah tuntutan itu. Apa dia kawan-kawan ni? Siapa tuan kitab ni? Ingat Baba ataupun Baba Tuan Guru Syekh Abdul Aziz bin Ismail, menantu Tok Doskam. Nama pondok tu lah dekat Thailand tu sana. Kan? Dia ni ada keturunan dengan Siam atau dengan Kelantan. Syekh Abdul Aziz bin Ismail. Ya alim dan alim. Kan? Jadi kawan-kawan dia pun minta tulis satu kitab. Maka aku pun terimalah tuntutan itu, walaupun aku bukan daripada ahlinya. Masya Allah. Padahal dia alim yang sangat besar, pun dia kata aku tak layak nak tulis kitab bagi orang lain. Begitu tawadhu'nya. Kemudian berlakulah qalam aku dengan taufik Allah Ta'ala. Kita tengok dia tulis itu taufik. Taufik ni kekuatan. Selalu kita duk minta apa? Minta doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah taufik dan hidayah. Betul tak? Berilah taufik dan hidayah. Apa dia maksud dia? Taufik kekuatan, hidayah ni petunjuk jalan. Kita dah dapat dah hidayah. Betul tak? Kita dah dapat dah hidayah. Hidayah apa? Kita cari jalan yang betul dah. Tapi masalah ada orang yang dapat hidayah, dia tidak ada taufik. Tak main semayang, tak main mengaji dah. Cuba pergi tanya dia, Tuhan hang siapa? Allah. Nabi hang siapa? Muhammad. Kitab hang suci hang siapa? Apa dia? Kitab Al-Quran. Hidayah ada dapat dah. Tapi pasal apa tak main semayang? Tidak ada kekuatan nak buat benar. Hidayah dah ada, tapi kekuatan nak buat tak ada pula dah. Macam kita dengar, kita ni teringin dah nak taubat tiap-tiap malam, bangun sembahyang, taubat tiap-tiap malam. Teringin tuan-tuan, teringin, bukan tak teringin duk ngaji ni, Allah aku dosa banyak, nak taubat. Tapi tak boleh juga taubat, kekuatan tak ada. Maka kekuatan ini kita kena minta syukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selepas Engkau bagi aku hidayah, bagi petunjuk jalan yang benar, jalan yang betul, bagilah kekuatan kepada aku untuk aku nak buat amalan kepada kamu. Kalau bagi hidayah saja, taufik tak ada, jadilah macam orang yang beriman, tak sembahyang, tak puasa, maksiat sana sini, kekuatan tak ada nak buat. Begitu. Maka Tuan Syekh ni dia kata, dengan taufik, dengan kekuatan yang Allah bagi kepada dia ni, pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas yang daripada ingatan-ingatanku. Nih, dia cerita dia nak karang kitab tu saja. Tapi kita kena baca, tak baca tak boleh nak ambil berkat, yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang mursyid kita pernah dengar dah, guru mursyid. Cuma kita nak tahu guru mursyid ni guru macam mana? Guru mursyid ni guru yang apabila kita belajar dengan dia, ada satu tingkatan amalan. Masa aku ni banyaklah tinggal amalan ni. Apabila kita belajar guru mursyid apabila kita nak tinggal majlis ilmu itu rasa sayang. Guru mursyid ada pada dia. Tapi kalau ada guru mengajak, kira nak lena dia ni. Ada. Dia sembang ke siapa pun tak tahu. Kejap dia cerita benda ni, kejap dia cerita benda ni. Dah. Guru dia mesti kena bagi anak-anak murid fokus pada dia macam mana cara pandai dia. Tu guru yang mursyid. Begitu.
serta aku tatap akan dia daripada kitab-kitab yang muktabar. Mana aku masukkan, aku letakkan tulisan-tulisan aku tu kan, risalah ni dengan kitab-kitab yang muktabar. Maka jadilah ia risalah itu, ia risalah tulisan aku itu sebuah risalah yang berguna, yang aku nama akan risalah dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Nama kitab kita ni lah, ingatlah. Besok orang tanya mengaji kitab apa? Kitab akidah. Nama apa kitab tu? Al-Misbahul Munir. Cukup dalamnya tu. Kalau nak panjang lagi, fi Ma'rifatillahil Qadir. Apa maksud tu kitab ni? Tuan Syekh ambil nama, letak nama kitab tu, apa maksud? Arti Al-Misbahul Munir tu ialah lampu yang menerangi pada mengenal Allah Al-Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Cuba kita tengok di situ. Ma'rifah. Kita dituntut kenal ke dituntut yakin? Dituntut kenal. Kan? Lampu yang selama ni kita tidak mengenal Allah ni, umpama kita hidup dalam gelap. Tak nampak akidah. Mengikutnya orang kata Tuhan kita AA, orang kata Tuhan kita BB, datuk nenek moyang kita kata Tuhan ni kita ikut dia. Kita ni umpama duduk dalam kegelapan, ikut dia. Sedangkan tak boleh. Dalam berakidah mesti kena tiap-tiap mukallaf mengetahui secara tafsir satu-satu. Mengenal Allah itu secara tafsir, bukan taklid. Taklid ni ikut orang, kan? Kita taklid dengan Imam Asy-Syafi'i. Itu ikut dah. Itu dia panggil taklid. Ikut. Dalam bab fiqh tak ada masalah. Nak ikut mazhab mana? Taklid boleh. Dalam bab usuluddin, dalam bab mengenal Allah, tak boleh taklid. Ni keturunan aku Islam, aku ikut macam tu lah. Tak payahlah pergi mengaji sifat 20. Tak payahlah. Kira yakin Tuhan aku ni nama dia Allah, aku sembah dia, aku buat amalan, aku tak mau buat maksiat, aku turut perintah Allah, tinggal larangan Allah, cukup. Ini Wahabi. Itulah Wahabi pula. Kita tak boleh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah yang dibuat oleh Imam Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, kena mengaji secara tafsir tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap biji kepala di kalangan kita. Tak boleh dalam bab akidah, tak boleh taklid keturunan ni Islam, okey dah, sudah Islam dah. Tuhan aku Allah, tak boleh. Kenapa? Saya dah cerita banyak kali. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu hari bapa duk buat berhala jual. Pening anaknya Nabi Ibrahim, bapaknya buat berhala jual. Satu hari dia ambil berhala bapak dia ni, dia benam masuk dalam pasir, kaki cecak naik ke atas. Kemudian dia kata Nabi Ibrahim ni, wahai berhala, keluarlah, bangunlah. Nak bangun apa? Berhala duduk dalam pasir, mana boleh bangun sendiri. Kemudian bapak dia kata, wahai Ibrahim, mana boleh bangun sendiri berhala ni? Nabi Ibrahim kata, kalau dia nak bangun sendiri pun tak boleh bapak. Macam mana bapak kata dia bagi makan kita, dia bagi rezeki kepada kita berhala ni? Ni aku benar masuk dalam pasir pun nak bangun sendiri pun tak boleh. Macam mana dia nak bagi kita makan? Tu tak boleh kita taklid. Bapak dia jawab apa tuan-tuan? Bapak dia kata, wahai Ibrahim, jangan buat cakap pandai. Hang yang boleh ada tu aku dengan mak hang buat lah. Ni datuk nenek moyang kita hidup sembah, ni lah Tuhan kita. Sebab tu kita tak boleh taklid daripada keturunan. Bab akidah kita kena mengaji sendiri satu persatu. Begitu. Baik. Artinya lampu yang menerangi pada mengenal Allah Al-Qadir. Kita kena ni kitab ni umpama lampu. Kita ni gelap dalam bab akidah. Ni kitab ni lah duk suluh bagi kita nampak dalam bab akidah. Kita mengaji pelan-pelan tuan-tuan. Hurai satu-satu bagi cermat, bagi kita wujud macam mana masuk wujud qidam bab Allah. Nah, kalau kita tak mengaji macam tadi, kita tak tahu Tuhan kita sifat pagi hidup dia sampai tahap mana, kan? Kita kata hidup Tuhan kita tak mati kekal hidup macam tu sajalah. Sebab tu dia tak lepas fardhu ain, akidah dia tidak jazam apabila kita tak mengaji sifat 20. Kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa menjadi akan dia akan risalah. Kena rujuk situ.
Kan? Kemudian aku memohon kepada Allah Ta'ala bahawa menjadi akan dia akan risalah itu manfaat dan berguna bagi aku dan anak buah aku dan kawan-kawan aku yang tinggi pelajaran mereka ini dan yang rendah pelajarannya. Dan aku mohon kepada Allah pula bahawa menjadi akan risalah ini perisai yang dapat mempertahankan dan dapat menolak akan segala ajaran-ajaran yang sesat lagi menyesatkan orang awam. Kalau tak mengaji betul-betul akidah ni, orang awam ni orang kata Tuhan kita A, kita ikut A. Orang kata B, Tuhan kita ikut B. Kerana kita tak tahu awam. Begitu. Ni tolong buat kitab ni, kerana celaru sangat. Lebih-lebih hari ni dalam bab akidah ada yang kata Tuhan duduk atas langit, macam-macam hari ni tuan-tuan. Baik, yang dibawa akan ajaran sesat, kena rujuk situ. Yang dibawa akan ajaran sesat oleh orang-orang yang tidak sangkakan dengan jahilnya. Tak sangka kata dia jahil, nampak serban besar sangat, nampak jubah besar sangat, nampak jubah hebat, janggut panjang, rupa-rupanya akidah dia tak betul. Kita duk nampak pada zahir, nampak macam syekh, nampak macam alim, kita pun ikut dia. Rupanya akidah dia menyeleweng. Itulah ramai orang yang ikut dekat Malaysia. Begitu. Seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Ada. Ni tuan kitab ni tulis berapa tahun, 1000 tahun, 100 tahun lebih, dekat 200 tahun kitab ni tulis. Hari ni jadi tak tuan-tuan? Ramai yang kata tak payah belajar sifat 20. Zaman Rasulullah mana ada Abu Bakar tak belajar pun sifat 20 dengan Nabi. Betul tak tuan-tuan ada yang kata tu? Betul. Memanglah wujud qidam tak ada, tapi ada akidah. Nabi ada, tak tahu benar, tanya Nabi. Kita hari ni jauh dengan Nabi. Dah masa tu pun dah belajar dalam akidah. Cuba tengok dalam Al-Quran, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kita tengok. Kalau kita cari dalam Al-Quran ayat Makkiyah, ayat mana? Selalunya ayat dia pendek-pendek, selalunya sentuh akidah-akidah semua. Contohnya Qul huwallahu ahad. Apa tu maksud tu? Wujud dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan Allah tidak tidak ada anak. Itu mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Semua berakidah dah tu. Cuma tak ambil kaedah buat satu-satu macam mana Imam Asy'ari buat wujud, qidam, baqa. Cuma tak buat macam tu. Tapi yang Imam Asy'ari ni buat wujud qidam ni ambil dalil daripada mana? Hujah daripada mana? Ambil daripada Al-Quran juga buat. Tiba-tiba ada orang kata tak payah belajar sifat 20. Tuan-tuan, dalam kitab ni nanti kita akan jumpa orang yang kata tak payah, tak wajib belajar sifat 20, dia kena mengucap lain. Dia sudah jadi kafir. Kenapa tuan-tuan? Sifat 20 kita duk bincang masalah apa? Masalah adanya Tuhan, wujud. Sifat 20 kita duk mengaji tentang ada, nak mentauhidkan, nak mengatakan adanya Tuhan. Tiba-tiba dia kata tak payah belajar sifat 20, dia telah mentiadakan Tuhan. Jadi kafirlah. Tuan-tuan, ramai yang tak payah belajar. Dia kata tak payah belajar. Ramai yakin, macam saya sebut tadilah, puak-puak ni. Saya sebut puak-puak ni saja. Dia tak belajar sifat 20. Ni, dia kata, seperti ajaran-ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Tapi kalau dia kata wajib, cuma dia tak belajar, dia berdosa. Kan? Macam sembahyang ni, dia kata wajib, cuma dia tak datang solat, berdosa lah dia. Tapi kalau dia kata solat tak wajib, jadi macam mana dia? Kafir. Macam itulah ni juga. Sifat 20 dia kata tak wajib belajar, kafir. Kalau dia kata aku tak belajar tapi wajib, dia i'tiqad kata wajib, cuma dia tak belajar saja, dosa dia. Betul lah. Nah, habis tengok kita.
yang tersebut, sifat 20 yang termasyhur itu, dan ajaran-ajaran melihat Tuhan dan tu atas lagi, seperti ajaran-ajaran sesat, ajaran yang melihat Tuhan di dunia ada juga. Ini kebanyakan ada setengah-setengah geng-geng tarekat dan meratib kan sini panggil apa? Zikir itu kan. Zikir yang nampak Tuhan putih kuning mai kat dia. Ada geng ni. Kan? Geng hak duk jenis puja kubur sangat. Bukan salah. Kan? Puja tu dia ada tawasul bab lain. Kita kena mengaji bab lain. Kan? Tapi kita orang awam jangan ada orang pergi puja kubur kita kata oh syirik. Tak mungkin dia tawasul. Nak kena tengok tanya dia dulu amalan dia macam mana. Kan? Ada juga hak geng ni hak jenis terlalu lebih sangat. Saya tahu lah, saya dah cerita tentang saya mengajar kepada orang tarekat. Hak jenis main ikut saja ni. Kalau geng tabligh pun main ikut semata-mata. Kalau geng tarekat pun ikut semata-mata, asas tak ada. Apabila asas tak ada, dia tawasul. Tawasul ni sandaran. Dia tabaruk. Boleh tabaruk dengan orang yang dah meninggal dunia. Dia tabaruknya dia pergi minta kat kubur, suruh kontu pergi minta kat Tuhan. Itu yang syirik. Kan? Dia tak tahu tawasul tu macam mana. Ni dia kata ada dan ajaran-ajaran yang melihat Tuhan di dalam dunia ni. Di dalam dunia ni tuan-tuan, tidak ada siapa yang boleh melihat Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi Musa pun tak boleh tengok Tuhan. Minta nak tengok Tuhan, tak lagi. Kan? Nabi Muhammad saja tengok Tuhan. Ketika mana? Isra dan Mi'raj. Yang tu, yang ni kalau ada nanti ada Isra dan Mi'raj, kita buat ceramah Isra dan Mi'raj, panggil orang-orang semua, kita sembelih unta ke, gajah ke, bagi dia makan, kita nak cerita dalam bab akidah. Kena hari ni orang, ustaz, Tuhan duduk atas langit kah? Nabi naik atas langit nak jumpa Tuhan, Tuhan duduk atas langit kah? Hurai betul-betul ustaz, kami bengong ni. Kalau Tuhan tak duduk atas langit, Nabi duduk cerita sendiri, dia jumpa Tuhan di atas langit. Nampak bagaimana tu? Ni dalam bab. Yang ni lah daripada zaman Rasulullah pun, sahabat ni ramai dah yang beriman. Tiba-tiba Nabi cerita aku jumpa Tuhan daripada Mekah pergi Baitul Maqdis, naik atas langit Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadrat Kursi, balik mai sebelum subuh balik mai sampai. Yang ni ramai yang kufur. Macam kita hari ni juga bengong. Kenapa bengong? Kerana geng ada satu kumpulan yang mengatakan Tuhan di atas langit, maka dia ambil dalil ni. Ada geng ni, geng Wahabi, dia kata Tuhan di atas langit. Tengoklah tuan, pegangan dia. Pegangan dia, Tuhan di atas langit. Tu dalil Nabi nak jumpa Tuhan dah. Dah. Naik dia masuk dalam bumi ke atas langit? Atas langit. Tu Tuhan dalil lah, Tuhan bukti kata Tuhan di atas langit. Tuan, kita nak hurai macam mana? Bagi dia faham. Ni dalam sifat kalam nanti. Kan? Bukan mudah. Begitu. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihat, ada juga di atas dunia ni. Dia ayat Al-Quran, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kan? Sepertinya ayat mutasyabihat ni tuan-tuan, sepertinya dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah kata dalam Al-Quran, Tuhan yang bersemayam di atas aras. Mai geng ni Tuhan di atas aras. Itu dalil tadi, dalil akal. Nabi naik atas langit jumpa Tuhan. Al-Quran pun duk kata Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Tuhan di atas aras. Ni geng ni. Kalau kita tak takwil tuan-tuan, macam mana kita nak faham? Kan? Kenapa geng Wahabi ni dia, minta maaf lah saya terus cakap macam tu je. Kan? Kenapa geng ni pergi kata macam tu? Kerana dia faham zahir ayat. Kerana dia pegang Al-Quran, hadis. Ulama dia tak mau ikut. Ni masalah. Yang boleh menghuraikan, mentakwilkan ayat-ayat ni para ahli ulama yang sangat fasih tentang Al-Quran. Ditakwil bukan duduk, berpuasa di atas arah. Kan? Bukan Tuhan duduk atas arah sila lendik. Kalau dia sila lendik, jirin. Tiap-tiap jirin memerlukan pada tempat. Yang inilah yang saya cakap dah kat sini. Saya duduk tengah mengajar di masjid saya tu. Mai satu orang suruh berhenti ceramah. Suruh saya berhenti ceramah. Pasal apa? Kita duduk cerita, ada orang soal. Ya?
Ada orang soal, kalau satu orang tu pegang kata Tuhan di atas langit, dia jadi imam, boleh tak ikut dia? Kita dalam masjid tu ramai geng-geng ni, payah kita nak jawab pun masalah, tak jawab pun kawan nak tahu pun. Ni, kalau satu orang tu dia pegang akidah dia Tuhan di atas langit. Satu hari nanti sembahyang zuhur, sembahyang asar, tu imam tak ada, dia naik jadi imam. Kami makmum ni macam mana ikut, boleh ke tak boleh? Saya nak jawab tak boleh pun dia ada. Kita pun nak kena jaga juga. Saya kata macam ni lah, pergi tanya dia, kan? Pergi tanya dia. Kadang soalan-soalan macam ni pun dalam masjid nak jawab pun dia nak hentam je lah. Soalan buat soalan, nak hentam kawan sebelah. Ada juga hak soalan dia ni. Masjid biasalah, dia buat soalan, kadang dia tak suka dengan siap tu. Ustaz, saya nak soalan ni, apa hukum orang yang bawa makanan kat sini, masjid, dia ambil kat dia dulu? Pun ada juga. Siap lah dia ambil makanan kat dia dulu. Pun ada juga. Saya kata, kita nak jawab ni. Satu IJK dengan kita tak jawab, dia nak tahu hukum. Saya kata macam ni lah, kalau siapa-siapa yang pegang kata Tuhan di atas langit tu, pergi minta tanya kat dia lah, jangan tanya kat saya. Saya kata, kalau Tuhan di atas langit, langit siapa buat? Tanya dia, langit tu siapa buat? Kalau dia kata langit tu Tuhan buat, sebelum Tuhan buat langit, dia duduk kat mana pula Tuhan tu? Kata langit tu Tuhan buat. Lepas tu dalam akidah dia kata Tuhan duduk atas langit. Langit ni Tuhan buat. Sebelum Tuhan buat langit, dia duduk kat mana? Tanyalah dia, jangan tanya saya. Saya kata, karena saya pun duduk, mata tu, ekor tu tengok kan. Dia datang tuan-tuan, dia datang. Betul ya apa mana saya, dia datang. Dia kata berhenti je lah ceramah. Dia kata, yang ceramah ni tak ada asas. Berhenti je lah, menyesatkan orang. Oh tuan-tuan, macam mana? Dia suruh saya berhenti. Jadi orang-orang lain, JK lain ni minta lah, tak apalah Haji duduk. Nanti kita sembang kat tepi. Saya pun kata kat dia, sembang kat tepi lah, nanti kita sembang kat tepi. Jangan bergaduh dalam masjid, kan? Dia tak mahu. Dia kata, mana boleh? Saya dah dengar awak ni banyak kali dah. Dia kata, kamu ni banyak kali ni. Dia kata, ni imam ni tak badangan kecil. Dia kata kat saya. Dia kata kat saya. Tapi dia kata, bawa masalah dalam masjid ni. Kita orang baru, kita baru 7 tahun, dia orang lama dah, orang sini dah. Kan? Dia kata, masalah. Dia kata, dulu sekali lah dia duk hangat hati dengan saya pasal buat Melayu Rasul. Dia tak suka geng-geng ni, biasalah. Dia tak mau nak pergi, duduk depan juga. Dia suruh saya berhenti. Selagi mana saya tak berhenti ceramah, dia tak akan pergi. Oh, dahsyat tuan. Kemudian saya kata, okey, ambil mic satu lagi, bagi kat dia. Jawablah kita. Saya kata, kalau saya salah, kalau saya tak betul, alhamdulillah, saya nak jadi orang yang betul. Baik, saya kata. Jadi macam mana? Dia kata, okey. Dia kata, tadi Tuan Imam kata, dia kata kat saya lah, Tuhan bukan duduk atas langit. Tadi Tuan Imam sembahyang maghrib kan? Cerita sembahyang maghrib. Tuan Imam jadi imam, duk minta apa ni kat Tuhan? Duk tadah tangan ni. Duk minta ni, amin, amin ni. Duk minta kat siapa? Kalau Tuhan tak duduk atas langit, turun bawah lah dia kata. Ni kita duk minta doa ni. Ni menandakan kita duk minta kat Tuhan. Minta kat Tuhan tak? Dia kata. Saya kata minta kat Tuhan. Apa saya pun duk tadah naik kat atas langit? Kalau Tuhan tak duduk atas langit, jangan duk minta tadah buh ke bawah lah dia kata. Allahu Akbar. Saya kata sudah nak orang macam mana dia kata. Saya kata itu kiblat doa di atas langit. Kita ni kiblat doa. Kiblat kita ni ada kiblat doa kan, duduk atas langit. Jadi kita minta bukan duduk atas langit. Kemudian saya tanya dia, kalau Tuhan tak duduk atas langit, langit siapa buat? Dia kata Allah yang buat. Sebelum Allah buat langit, dia duduk kat mana? Duduk atas udara. Tuan-tuan, dia jawab, Allahu Akbar. Duduk atas udara. Saya kata, okey, udara siapa buat? Tuhan juga buat. Sebelum dia buat udara, langit tak ada lagi. Kan? Sebelum dia buat udara, dia duduk kat mana? Dia kata dia ada lah. Dia duduk atas. Pulau ada. Saya kata, okey lah. Apalah. Dia duduk atas udara pun. Udara belum buat lagi pun dia duduk atas. Atas, kiri, kanan tu siapa buat? Ni atas, bawah, kiri, kanan ni siapa buat? JKK masjid buat. Allah juga buat. Sebelum dia buat atas tu, arah tu, sebelum dia buat arah atas bawah tu, dia duduk kat mana pula? Dia terus diam dia. Betul. Dia mic korpul tu yang kita tak ada wire mic tu.
Lepas. Oh, tuan-tuan. Geng ni, dia tak boleh terima. Dia berhujah bukan cari kebenaran, tapi dia nak cari kemenangan. Payah. Ni, tuan kitab duk bagi kita baca ni. Sikit. Nah, lagi habis ni. Baik. Dan sebagainya. Nah, ayat-ayat mutasyabihat yang mengatakan Tuhan bertempat, dan ajaran sesat yang mengatakan Tuhan bertempat. Tuhan kita ni tak bertempat. Itu dia kita ni. Tiap-tiap yang bertempat ialah jirim. Ni macam kita ni jirim. Jirim ni apa? Bahasa Arab jirim. Benda. Tiap-tiap benda mesti nak ada dia memerlukan pada tempat. Macam ni air ni, botol air ni. Benda. Dia panggil benda, jirim. Nak letak mana dia ni? Untuk dia nak duduk ni. Adakah nak? Tak boleh lepas je tu. Mesti dia kena ada tempat untuk ruang untuk dia duduk. Tu dia panggil jirim. Kalau Tuhan ni jirim, dia mesti memerlukan kepada tempat untuk duduk. Kalaulah dia jirim memerlukan tempat pada duduk, sebelum dia buat tempat tu, dia nak duduk mana? Sebab tu Tuhan kita ni dia bukan benda. Sehingga dia hidup pun macam kita orang tadi, dia bukan hidup dengan roh. Dia tak ada roh, tak ada. Jadi kita fikir tuan-tuan, Tuhan ni bengong. Kita macam tu, masuk tanya robotan macam tu je. Dia bukan benda. Dia tak perlu pada masa, dia tak perlu pada masa. Udara, dia tak perlu pada udara. Tidak perlu kepada arah depan belakang. Oh, Tuhan kita tuan-tuan. Jadi kita nak kaji tentang zat tak boleh. Kita duk kaji tentang sifat. Lepas tu kita mengaji sifat 20, bukan mengaji zat 20. Zat memang kita tak boleh nak fikir zat Tuhan dia, kerana dia laisa kamitslihi syai'. Dia tak serupa dengan Nabi tadi. Nabi naik atas langit, jumpa Tuhan ni, turun mai, sahabat tanya, ya Rasulullah, cerita kat kami, Tuhan kita ni macam mana? Tuhan tengok ke orang Tuhan kita? Ya, saya tengok dengan mata kepala sendiri. Nabi ni, oleh kerana Tuhan tengok dengan mata kepala sendiri Tuhan kita, ceritalah mai kat kami, cerita mai kat kami Tuhan ni. Boleh kami nak ceritakan geng-geng Yahudi yang duk hantam kami Tuhan ni macam mana? Nabi tak boleh nak cerita. Nak cerita macam mana tuan-tuan? Nak tunjuk tak hati. Boleh faham saja yang tu Tuhan. Nak buat contoh tak ada. Nak tunjuk macam ni bukan, macam ni bukan, mengketui-ketui ke merah ke kuning pun bukan. Nak cerita macam mana? Contoh tak ada. Sebab apa? Dia bukan benda. Jadi macam mana kita yakin dia bukan benda, dia bukan jirim, dia bukan Arab, sudah. Maksudnya Allah ni bukan baharu. Ya. Baharu kita ada takrif dia. Nah, nanti kita akan mengenai baharu. Apa maksud baharu? Apa maksud alam? Apa maksud makhluk? Lepas tu dia Tuhan ni bukan baharu. Tuhan ni dia tak serupa dengan makhluk. Tuhan ni dia tak serupa dengan alam ni. Kan? Tu dia ada takrif. Baharu ni benda yang kena cipta. Itu takrif baru. Baharu. Kan baharu dia panggil mukim. Benda yang kena cipta, apa dia tu? Baharu. Apa dia? Makhluk. Kan? Makhluk ni yang dulunya tak ada. Minta maaf. Baharu takrif dia yang ada permulaan. Tu panggil baharu. Yang ada mula. Tu dia panggil baharu. Adapun makhluk, benda yang kena cipta. Tu dia panggil makhluk. Kan Allah tak serupa dengan benda yang kena cipta. Kita ni lah Allah cipta kita, dia tak serupa yang tu. Alam pula, Allah tak serupa dengan alam ni. Kan? Alam ni alamat. Menunjukkan kata ada langit ni, alamat kata ada Tuhan. Tengoknya bumi langit ni alamat menunjuk kata ada Tuhan. Tapi hakikatnya makhluk itulah alam, alam itulah makhluk, baharu itulah alam makhluk. Semua benda yang sama, cuma takluk dia lain. Apa maksud baharu? Baharu benda yang ada mula. Cuba cari benda yang ada mula. Tuhan tak serupa dengan benda tu. Itu takrif baru, kan? Begitu. Tak apa, sulu-sulu kita belajar. Baik. Dan sebagainya daripada ajaran-ajaran yang ahlul dhalalah. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala pula
bahawa menjadi akan dia akan risalah satu simpanan yang baik bagiku dunia dan akhirat. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Apa maksud tu? Bahasa Arab dia tak ada terjemahan di situ. Fa innahu, sesungguhnya, kan? Ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap sesuatu itu Allah yang maha berkuasa. Sebab dia tak ada terjemahan di situ ayat tu. Kan? Dia tengok fa innahu, sesungguhnya, ala, atas tiap-tiap sesuatu, li syai'il qadir, kulli syai'in qadir, syai'in qadir, tiap-tiap sesuatu tu qadir, Allah yang maha berkuasa. Kemudian memulai aku dengan bicara risalah ini dengan mendatangkan aku akan beberapa huraian, maka aku berkata, apa dia? Huraian yang pertama pada pengenalan agama. Wallahu a'lam. Habis sampai situ.